Silakan duduk. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pengurus cawangan syarikat AR Shoes. Pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi untuk menghadiri mesyuarat pada hari ini. Mesyuarat pada hari ini bertujuan untuk membincangkan tentang pembahagian dana yang berjumlah 1 juta ringgit untuk pembukaan cawangan baru syarikat kita di daerah Tawau Sabah. Sebelum saya memulakan perbincangan, saya ingin mengingatkan semua tentang visi syarikat kita, yaitu memperkenalkan produk syarikat di seluruh Malaysia, dan misi yaitu menghasilkan produk serta memberikan perkhidmatan yang memuaskan kepada pelanggan. Saya berharap agar semua pengurus dapat memberi penjelasan dengan lebih detail tentang dana yang diperlukan serta memberi sepenuh tumpuan untuk cadangan yang akan dibentangkan oleh pengurus lain. Tanpa membuang masa, kita akan memulakan perbincangan mengikut urutan yang akan dimulakan dengan pengurus keuangan Encik Arif, pengurus pengeluaran Encik Aiman, kemudian pengurus pemasaran Encik Baharudin, dan akhir sekali pengurus sumber manusia Encik Aidil Fitri. Saya mempersilakan Encik Arif untuk memulakan pembentangan. Baiklah, terima kasih kepada Encik Aslam selaku pengurus besar cawangan baru kita ini. Salam sejahtera semua, saya Muhammad Arif Asnawi bin Rafai selaku pengurus keuangan hadir pada hari ini untuk membincangkan perancangan perbelanjaan kita bagi pembukaan cawangan baru ini. Berdasarkan rancangan yang telah disediakan, kita sangat memerlukan 4 komponen utama yang memerlukan perbelanjaan. Yang pertama, kita memerlukan bangunan atau premis. Kita telah memperuntukkan sebanyak RM400,000. Kos ini termasuk sewa atau pembelian bangunan yang sesuai dengan keperluan operasi kita. Premis ini haruslah strategik dan mampu memberikan kita akses kepada pasaran yang luas supaya dapat mengatasi masalah darjah kesesampaian dan keselesaan pelanggan. Selain itu, kita perlu melabur dalam mesin dan peralatan operasi. Jumlah yang kita peruntukkan adalah sebanyak RM30,000. Pelaburan ini amat penting untuk meningkatkan kecekapan pengeluaran dan memastikan kita mampu memenuhi permintaan pelanggan dengan pantas dan efisien. Seterusnya, kita memperuntukkan sebanyak RM15,000 bagi perbelanjaan perabot. Perabot ini bukan sahaja untuk kegunaan harian, tetapi juga untuk memastikan kita mempunyai ruang penyimpanan yang mencukupi untuk stok barang niaga yang berlebihan. Tambahan pula, kita juga merancang untuk membeli sebuah kenderaan, khususnya van Toyota berjenama Hiace dengan kos RM50,000. Van ini akan berguna untuk melaksanakan perkhidmatan penghantaran serta memastikan produk kita sampai kepada pelanggan tepat pada masanya. Kesimpulannya, kita akan menggunakan RM495,000 untuk perbelanjaan bagi keempat-empat komponen ini. Saya ingin mendapatkan pandangan anda semua mengenai perbelanjaan ini sekiranya terdapat sebarang penambahan atau pengurangan yang perlu kita pertimbangkan. Sekian itu sahaja. Terima kasih Encik Arif. Seterusnya, saya meneruskan perbincangan kita pada hari ini dengan pembentangan daripada Encik Aiman. Terima kasih kepada pihak atasan pengurus besar Encik Aslam. Seterusnya adalah saya akan membincangkan tentang kos pengeluaran untuk pengurusan pengeluaran. Yang pertama adalah bajet bahan mentah kita bernilai RM100. Jumlah ini diperuntukkan untuk pembelian bahan mentah yang berkualiti bagi memastikan produk akhir mencapai standard yang telah ditetapkan. Seterusnya adalah jenis bahan, iaitu bahan berkulit leather ataupun kulit berkilat, di mana bahan ini dipilih kerana kualitinya yang tinggi yang menawarkan tekstur lembut dan penyerapan terbaik. Akhir sekali adalah kelebihan bahan. Kulit berkilat ini tidak hanya memberikan rasa selesa kepada pemakai, tetapi juga dapat menarik perhatian golongan pelanggan yang mencari produk berkualiti dan mewah. Seterusnya adalah saya ingin maklumkan tentang anggaran kos utility tahunan yang perlu kita ambil kira dalam pengurusan operasi pengeluaran syarikat AR Shoes. Berdasarkan penilaian semasa, kos bil elektrik setahun dianggarkan sebanyak RM50,000. Kos bil elektrik setahun RM50,000. Ini adalah jumlah yang diperuntukkan untuk membayar bil elektrik bagi tempoh 1 tahun. Jumlah ini mungkin berubah berdasarkan penggunaan elektrik semasa operasi pengeluaran.
Yang kedua, saya ingin membincangkan tentang langkah penjimatan. Bagi memastikan cost utility tidak meningkat dengan ketara, saya menggalakkan semua staf untuk mengambil langkah berjimat cermat dalam penggunaan elektrik. Antara langkah yang boleh diambil adalah memastikan semua peralatan yang tidak digunakan dimatikan dan menyalakan penggunaan elektrik secara berlebihan. Penting untuk kita sama-sama menguruskan kos ini dengan bijak untuk memastikan operasi pengeluaran kita dapat berjalan lancar. Seterusnya adalah saya ingin mengukuhkan bahwa syarikat AR Shoes telah membuat keputusan untuk menyewa sebuah kilang baru di Tawau, Sabah dengan anggaran kos sebanyak Rm100.000. Keputusan ini diambil bagi memenuhi keperluan pengeluaran yang semakin meningkat serta mengatasi kekangan yang dihadapi di kilang sedia ada. Butiran penyewaan kilang lokasi Tawau, Sabah. Kilang baru ini terletak di lokasi yang strategik yang akan memudahkan logistik dan penghantaran produk ke berbagai kawasan. Alasan penyewaan, kilang sedia ada tidak lagi dapat menampung penambahan output disebabkan oleh peralatan mesin yang kurang canggih. Dengan kilang baru ini yang dilengkapi dengan mesin-mesin yang lebih moden dan canggih, kita dapat meningkatkan kapasiti pengeluaran secara signifikan. Akhir sekali, saya ingin membincangkan tentang kawalan, yaitu kawalan awalan, kawalan semasa, dan kawalan selepas. Jumlah yang diperuntukkan adalah Rm30.000. Kawalan awalan untuk memastikan semua bahan atau input berada dalam keadaan baik sebelum proses transformasi dimulakan. Contoh, memastikan bahan sintetik mencukupi dan berkualiti tinggi dan memastikan jumlah tenaga kerja mencukupi. Seterusnya adalah kawalan semasa, melibatkan tindakan pemulihan, pembetulan dan pengubahsuaian. Sekiranya wujud masalah, kawalan ini akan membantu mengatasi masalah tersebut. Seterusnya adalah kawalan selepas. Ini melibatkan pemeriksaan kualiti terakhir bagi memastikan produk yang dihasilkan berada pada standard yang tepat. Sekian daripada saya. Pembentangan kita diteruskan lagi dengan Encik Baharudin. Terima kasih saya ucapkan kepada Encik Aslam selaku pengurus besar kita dan pengurus-pengurus yang dihormati sekalian. Saya Baharudin Mintaha selaku pengurus pembesaran syarikat AR Shoes ingin mengatakan bahwa tujuan utama saya adalah untuk memberikan cadangan tentang strategi pengiklanan dan ramalan penjualan produk yang akan dilaksanakan oleh syarikat ini nanti. Pertama sekali, jenis pengiklanan yang akan kita lakukan ialah menggunakan poster yang akan dilekatkan dan diedarkan di kawasan perumahan berdekatan dengan syarikat kita. Ianya bertujuan untuk memberitahu pelanggan mengenai kewujudan produk kita di kawasan tempat tinggal mereka. Poster ini tidak sama dengan poster biasa kerana pekerja kita akan menggunakan mesin yang canggih untuk menghasilkan poster yang lebih tebal dan mempunyai banyak muka surat yang akan memaparkan semua jenis produk yang akan kita pasarkan kelak. Saya menganggarkan lebih 50.000 keping poster akan dicetak yang berkemungkinan memerlukan modal sebanyak Rm100.000 untuk menyebarkan maklumat ini kepada pelanggan. Kemudian, saya ingin mencadangkan agar syarikat kita mengadakan berbagai jenis promosi agar produk kita lebih dikenali dan mendapat perhatian. Promosi adalah untuk mengekalkan pelanggan dan menambahkan jumlah pelanggan. Setiap promosi yang dibuat pastinya akan memenuhi cita rasa pelanggan. Antara promosi yang akan dilakukan adalah potongan harga dan kad keahlian. Promosi diharap dapat menarik hati pengguna untuk membeli dan menggunakan produk syarikat kita. Namun pemasaran kita tidak berhenti di situ saja. Kita juga akan menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok untuk mempromosikan produk kita. Penggunaan cara ini menggunakan kos yang sangat rendah. Akhir sekali, syarikat kita juga akan mengupah influencer yang terkenal dan mempunyai pengikut yang ramai di media sosial untuk mempromosikan produk kita. Dengan cara ini, produk kita akan lebih dikenali oleh pelanggan dari seluruh negara kita. Anggaran kos untuk mengajikan influencer adalah sebanyak Rm5.000. Pada keseluruhannya, jumlah bajet yang ingin dipohon oleh bagian saya ialah sebanyak Rm126.000. Jumlah ini telah meliputi semua kos di bahagian pemasaran. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih Encik Baharudin. Akhir sekali, pembentangan kita diteruskan dengan Encik Aidilfitri. Terima kasih kepada pengurus besar Encik Aslam. Saya akan teruskan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada pengurus besar Encik Aslam dan pengurus-pengurus lain yang hadir pada mesyuarat hari ini.
Saya Aidil Fitri selaku pengurus sumber manusia Arsyus akan membincangkan tentang dana yang saya perlukan dalam aspek sumber manusia bagi cawangan baharu kita yang bakal dibuka di Tawau Sabah. Sebelum itu, saya akan menerangkan objektif utama saya dalam mesyuarat pada hari ini, yaitu untuk memastikan pengagihan sumber manusia dilakukan secara berkesan untuk mengekalkan tenaga pekerja yang berprestasi tinggi serta menjamin kebajikan pekerja sentiasa terjaga agar matlamat syarikat Arsyus dapat dicapai dengan jayanya seperti yang dirancang oleh Encik Aslam. Oleh itu, demi mencapai objektif saya ini, saya ingin mendapatkan komitmen Encik Aslam supaya membenarkan saya untuk melakukan beberapa perkara ini. Antara perkara tersebut ialah saya bercadang untuk mengambil seramai 40 orang pekerja baharu. Saya ingin berbuat sedemikian karena saya berpendapat bahwa pekerja-pekerja yang kita ada sekarang tidak cukup untuk menangani cawangan baharu kita dan mereka perlu diagihkan secara kondusif di setiap jawatan agar kerja-kerja dapat dilakukan dengan lebih tangkas, teliti dan efisien. Pelantikan pekerja akan saya lakukan dengan menjalankan proses pemilihan pekerja yang sesuai, termasuklah melalui pengrekrutan, pengedaran borang permohonan, sama ada secara dalam talian atau luar talian, melalui ujian untuk proses pemilihan, mengadakan temu duga, melakukan semakan rujukan, dan akhir sekali memberikan tawaran kepada mereka yang layak untuk memegang jawatan-jawatan tersebut. Oleh hal demikian, anggaran kos yang saya perlukan untuk proses pengambilan pekerja adalah sebanyak Rp20.000 dan gaji permulaan yang saya tetapkan untuk setiap seorang pekerja adalah sebanyak Rp1.500 sebulan. Ini bermakna jumlah keseluruhan gaji pekerja bagi semua jabatan adalah bernilai Rp60.000. Bukan itu sahaja, saya juga bercadang agar kita memberikan pekerja-pekerja baharu ini latihan atau kursus yang cukup sebelum mula bekerja. Hal ini bertujuan meningkatkan kebolehan serta pengetahuan mereka supaya dapat mengendalikan cawangan baharu kita dengan baik. Saya berpendapat bahwa latihan yang dianjurkan ini boleh dilakukan dari semasa ke semasa agar dapat menggalakkan kreativiti dan inovasi pekerja-pekerja baharu. Malahan itu, mereka juga dapat mengetahui tentang etika kerja dengan lebih mendalam sekaligus menjamin perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan pada masa akan datang. Budget yang saya perlukan untuk latihan atau kursus adalah sebanyak Rp20.000. Perkara terakhir adalah saya berharap agar pengurus besar Encik Aslam mempertimbangkan kos yang diperlukan untuk menanggung kebajikan pekerja seperti insurans pekerja, perkeso seperti yang dinyatakan di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Fungsi utama perkeso adalah untuk memberi perlindungan 24 jam keselamatan sosial kepada pekerja melalui skim bencana pekerja dan keilatan. Anggaran kos insurans pekerja adalah Rp65 untuk seorang, yang mana jumlahnya adalah Rp2.600 bagi 40 orang pekerja. Saya juga mencadangkan agar pekerja-pekerja diberikan bonus dengan mengambil kira prestasi kerja mereka agar mereka lebih bermotivasi dan melaksanakan tanggung jawab mereka. Kesimpulannya, saya memerlukan dana sebanyak Rp102.600 untuk menanggung kos pengurusan sumber manusia seperti yang telah saya nyatakan sebentar tadi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Encik Aidil Fitri. Selepas mendengar perbincangan daripada kesemua pengurus pada hari ini berkaitan dengan pembahagian dana, saya amat bersetuju dengan semua cadangan yang diberikan. Oleh itu, saya akan meluluskan kesemua dana yang diperlukan oleh kesemua bahagian pengurusan. Sejajar dengan keputusan ini, semua staf dikehendaki untuk melakukan tindakan sesuai dengan cadangan yang diberikan oleh kesemua pengurus. Saya berharap semua staf dapat memberikan kerjasama sepenuhnya untuk memastikan kelancaran pelaksanaan keputusan ini. Saya juga percaya bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuk kemajuan syarikat dan untuk kesejahteraan semua pihak. Maka dengan ini berakhirlah mesyuarat kita pada hari ini.